Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video selanjutnya. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan membincangkan apakah dia itu ayat perbuatan. Kita masih lagi dalam bab 1B, bagaimana ayat bekerja bahagian 2, dan ayat perbuatan yang kita akan bincangkan pada hari ini berada di muka surat pertama. Okay. So, apakah dia itu ayat perbuatan? Ayat perbuatan adalah dalam bahasa Arabnya dipanggil jumlah fi'liyah, fa'ilamiyah, fi'liyah. Okay. Ataupun jumlah JUMLH fi'liyah. Okay. So, apakah itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah rangkap, suatu rangkap, maknanya dia more than one word, yang terdapat suatu perbuatan, ada verb, yang disandarkan kepada dua. Okay. Ataupun subjek yang dinisbahkan kepada verb. So, apa maksud dia? Maksudnya ialah, dia adalah satu ayat di mana dia ada verb duduk depan. Kalau saya tulis daripada sebelah kiri, daripada sebelah kanan, sebab kita baca bahasa Arab daripada kanan kan. Kemudian kita ada pelaku dua, dan kita mungkin ada maklumat-maklumat lain. So, ini adalah dua elemen wajib. Dua elemen wajib, di mana first kali dia adalah kalimah fi'il. So, verb ni adalah fi'il. Kemudian kita ada fa'il. Dua ni, verb ni adalah fi'il. Dua ni adalah fa'il. Okay, fa'il. Fa'il ni maksudnya pelaku. Pelaku ya. So, itu dia ciri utama. Mesti dimulai dengan verb ataupun kalimah fi'il. Okay. Sebelum ni kita dah belajar kalimah kan. Kalimah ada berapa? Ada 3 jenis kan. Satu isim, dua fi'il, kemudian 3 adalah huruf. So, ni dia fi'il ni yang saya maksudkan. First word dalam ayat perbuatan mesti verb. Kemudian dia ada fa'il selepas dia sebagai pelaku. So, bila ada dua syarat ni, maka dia telah memenuhi syarat sebagai ayat perbuatan. Okay. Contoh yang saya berikan kat sini adalah Osman telah memukul. Osman ni adalah dua sebagai fa'ilnya. Kemudian telah memukul sebagai verb. Okay, dalam bahasa Melayu kita bubuh ataupun kita mulakan dua dulu kan, sebab kita dah memang cara kita akan sebut subjek, verb dengan objek selepasnya kan. So, dalam kes ni subjeknya adalah dua. D, saya tulis D, simbol D kat sini. Tapi dalam terjemahan bahasa Arab sebenarnya kita kata telah memukul oleh Osman. Tapi kita tak pakai macam itulah. So, that's fine lah, kita dah faham kan. Okay, now saya bagi contoh yang lain lagi. Apa lagi yang berlaku bila satu ayat perbuatan itu terjadi selain daripada dua elemen wajib ni? Okay. Dalam contoh kat sini saya bagi contoh yang agak panjang sikit. Contoh kat sini, Osman sebagai dua telah memukul, ni adalah verb, ni Zaid, ni adalah objek, sekuat-kuat pukulan, ini pun objek, semalam, ini pun objek, depan rumah, ini pun objek, sebagai pelajaran, ini pun objek, bersama Umar, ini pun objek. So, macam mana tu? Kenapa ada banyak O kat sini kan? Okey. Kalau dalam bahasa Melayu kan, kita sebut macam ni kan. Katalah Osman pukul Zaid. Kita kata sebagai SVO. Ataupun sebenarnya ni adalah D, 2. SVO.
kita akan kenali sebagai Zaid ni sebagai objek lah, sebagai mangsa. Osman ni sebagai pemangsa, sebab Osman buat pukulan, mangsa pukulannya adalah Zaid. So ni objek mangsa. Tapi dalam bahasa Arab, objek bukan sekadar mangsa macam Zaid ni saja. Dia ada benda lain lagi. Zaid ni adalah mangsa dari segi apa ataupun siapa yang Osman pukul semasa Osman buat pukulan. Manakala sekuat pukulan ni, dia adalah objek tapi dipanggil how badly, satu isim, satu kalimah yang mengukuhkan fi'il, yang mengukuhkan perbuatan Osman tadi tu semasa Osman memukul. So itu pun dikonsider sebagai objek. Kemudian kita ada semalam. Semalam ni adalah objek di mana bila Osman pukul. Depan rumah ni ataupun depan ni, dia adalah objek di mana semalam ni adalah bila Osman pukul, depan ni adalah di mana Osman pukul, kemudian sebagai pelajaran ni adalah kenapa Osman pukul. Okey, kenapa Osman pukul? Kerana bersama dengan Orfan ni adalah objek kebersamaan dengan siapa Osman memukul. So maksud dia apa? Ini cara bahasa Arab. Saya tertarik dengan cara dia, ulama nahwu dalam bahasa Arab buat kesimpulan. So maksud dia apa? Apabila Osman buat pukulan, Osman pukul kan, dia ada 5 benda lain yang boleh lahir, iaitu apa, how badly dipukul, bila dipukul, kenapa dipukul, bersama siapa dipukul. Okey, so semua ni dikonsider sebagai objek ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil maf'ul. Ejaannya macam ni, M-A-F, ada ni U-L, ataupun saya dekat sini maf'ul mim fa ain waw lam, maf'ul. Maf'ul ya. Kenapa dikatakan macam tu? Sebabnya begini, kita ada kalau tak ada pemukul, tak adalah yang kena pukul kan? Betul? Maksudnya itu dari segi objek apa siapa kan, simple untuk difahami. Tapi yang selanjutnya ni, yang how badly, bila, di mana, bila, di mana, kenapa dan bersama siapa, ini pun sama juga. Maksudnya kalau tidak ada yang memukul ni, elemen ni semua tak wujud, tak timbul. Sebab tu dipanggil maf'ul. Maknanya bila ada yang pukul, ada yang kena pukul. So ini semua ni adalah mangsa. Mangsa dari segi dia ni only lahir ataupun muncul setelah adanya perbuatan, setelah adanya pelaku yang melakukannya. Okey, bukan sekadar sahaja objek apa ataupun siapa. So that's why semua ni dalam bahasa Arab dipanggil maf'ul. Cuma bezanya apa? Ini dipanggil maf'ulun bih. Nanti saya akan tunjukkan dia punya term yang betul. Ini maf'ulun bih, ini maf'ulun mutlaq, ini maf'ulun fi, ini pun maf'ulun fi, ini maf'ulun li ajli, yang ini maf'ulun ma'ah. Okay. So 5 ni semua ni dipanggil maf'ul. Kemudian ini adalah formula. Okey, formula untuk mewujudkan jumlah fi'liyah, ayat perbuatan. Dia ada verb, dia ada pelaku dan dia ada objek. Okey, kalau perhatikan kat sini kan, untuk objek ni sebubuh n. N ni maknanya dia boleh jadi satu saja ataupun dua saja ataupun tiga saja. Tak semestinya wajib ada semua. Okey, sebelum plus minus ni maknanya boleh jadi tak perlu any objek. Okey. Boleh jadi semua kelima-lima ni ada. So that's why dia bukan elemen wajib. Yang wajib ni yang dua ni je. Verb dengan dua ni wajib. Tapi yang lain tu tak wajib. Okey. Dalam contoh yang saya bagi kat sini, ini kiranya macam formula lengkap ni.
formula yang berkelap yang lebih contoh yang lain sikit. Telah memukul ni adalah verb, oleh Osman ini adalah 2, akan Ali ni objek, dalam rumah yang ini adalah MME. Dalam rumah ini sebenarnya adalah huruf jar ni, huruf jar. Okey, plus dengan satu kalimah lain, so ini dipanggil MA. Right. MA kita dah belajar sebelum ni. Ada 3 jenis. Satu huruf jar campur kalimah selepas dia. Kemudian kita ada isim ruang masa ataupun zorof campur dengan kalimah selepas dia, dan isim ruang tempat campur dengan kalimah selepas dia. So 2 perkataan ni dipanggil rangkap MA. So tadi ni kita ada, okay, kita nampak kat sini. Okay, daripada atas ke bawah ni saya try nak tunjukkan daripada yang simple kepada yang lebih kompleks dan lebih lagi kompleks. Dan now ini adalah rumusan akhir ya. Rumusan akhir bagi ayat perbuatan. Dia adalah ayat perbuatan ni dia mesti dimulai dengan verb, dituruti dengan fa'il. Ini adalah fa'il ya, fa'il. Tapi ni bukan daripada ini, saya tulis daripada kiri sebab dalam bahasa Melayu, tapi sebenarnya kita daripada sini kan. Tapi tak apalah, ni untuk just untuk terkedengan. Kemudian kita ada fa'il dan kita ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni saya try nak ringkaskan di bawah sini. Okey, try nak ringkaskan ke bawah sini. Di mana antara maklumat tambahan ni adalah objek yang kita dah bincangkan tadi. Kemudian dia ada hal. Sebelum tu, objek ni adalah isim yang menggunakan status atas. Semua yang O tadi itu menggunakan status atas. Kemudian fa'il ni dia menggunakan status depan. Okey, status depan. Now kalau pelajar sedar, sebelum ni kita tertanya kan kenapa ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Now ini adalah one of the reason. Dia Muhammadun, one of the reason sebab dia fa'il. Okey. Kalau Muhammadan barangkali dia adalah objek. Objek mangsa. Okey. Now move on ke bawah ni. Antara maklumat tambahan lagi atau maklumat pelengkap adalah hal. Hal ni adalah isim baris atas yang menerangkan ragam perbuatan di pihak pelaku ataupun di pihak objek. Okey. Sebagai contohlah, katakan saya makan sambil duduk, kan? Sambil duduk. Ini ni sambil duduk ni adalah hal dan dia menggunakan status atas. Okey. Kemudian kita ada tamyiz. Ini maklumat tambahan yang seterusnya. Ini maklumat tambahan. Ini tamyiz. Tamyiz ni adalah isim yang berbaris atas yang menjelaskan zat yang sama. Contohnya apa tahu? Saya beli 3. Ini adalah 2. Ini adalah verb. 3 ni adalah objek. Tapi 3 ni sama. 3 apa? 3 ayam. Ayam ni tamyiz. Ini tamyiz. Okey. Dia biasanya ada dalam ukuran, dalam timbangan, banyak ada tamyiz. Dan dia menggunakan status atas. Kemudian tabi'. Tabi' ni adalah maklumat tambahan juga. Tapi kadang-kadang bukan tambahan. Dia jadi maklumat utama juga. Contohnya macam penegasan ni kan. Tabi' ni apa? Tabi' ni sebenarnya adalah yang mengikut. Contohnya macam buku yang tebal. Sekejap.
Contohnya buku yang tebal. Buku yang tebal, mana ya buku yang tebal kan? Buku yang tebal. Okey, buku yang tebal ni, adalah elemen tabi', iaitu elemen yang mengikut. Contohnya kan, kalau katalah saya tulis kat sini kan, saya beli buku yang tebal. Saya ni dua. Manakala beli ni adalah verb. Buku yang tebal ni, ini adalah objek. Yang tebal ni, dia adalah tabi', dipanggil tabi' pensifatan. Dia adalah sifat kepada buku. Okey. So, dia punya status mengikut siapa yang disifatkan. Kalau buku ni status atas, maka yang tebal pun akan pakai status atas. So, itu adalah tabi' secara ringkas. Kemudian kita ada MA. MA ni adalah macam ayat yang sebelum ni kita dah belajar. Kemudian kita ada gandingan. Gandingan ni adalah contoh seperti macam buku saya kan. Buku saya ni adalah rangkap, dipanggil rangkap idhafah dalam bahasa Arabnya. Secara mudahnya dia adalah rangkap gandingan, mana dia more than one word. Kemudian kalimah kedua tu dia menyandar kepada kalimah pertama. Kalimah ketiga dia menyandar lagi, selalu dia satu macam gandingan. Okay. So itu adalah gandingan. Interestingnya dengan gandingan ni, kalimah starting yang nombor 2, contohnya macam sini kan, adik kawan saya kan. Nombor 2 dan seterusnya ni, saya dan kawan ni semua akan menggunakan status bawah dan status bawah. Saya ni, adik ni depend lah. Sekejap. Saya contoh kat sini kan. Sorry. Ni. Buku kawan adik saya. Buku kawan adik saya ni ada berapa perkataan kan? Buku 1, adik kawan saya, ada 4 perkataan kan? So, perkataan daripada nombor 2 sampai nombor belakang sekali ni, semua ni akan menggunakan status bawah, dan bawah. So, itu secara ringkas bagaimana ayat perbuatan bekerja, bersama juga saya menerangkan maklumat pelengkap ayat perbuatan. Saya rasa itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam kelas akan datang saya akan menerangkan ayat statement. Sekian.